اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, malam ni kita akan bercerita tentang kisah Tamar Jalis. Tertinggal lama pula kan. Bagi yang baru saja masuk, saya ada sediakan cerita-cerita ni di dalam playlist. Boleh klik di link di bawah ataupun pergilah search dekat dalam playlist tu. Dan sekarang ni kita dah jilid yang kedua. Baiklah, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Jam pun telah menunjukkan 12.06 pagi. Baik, kita akan teruskan dengan siri bercakap dengan jin daripada Tamar Jalis, jilid kedua, episod ke-43 yang bertajuk Buaya Jadi-Jadian. Musim tengkujuh pun tiba. Langit di kampung Mandi Upeh sentiasa kelihatan mendung dan setiap hari hujan turun. Sungai kecil yang merentang di tengah-tengah kampung melimpahkan airnya hingga ke paras tebing. Dan sejak pulang dari Tanjung Malim, Datuk tidak ke mana-mana. Dia banyak menghabiskan masanya di ladang getah. Sekali-sekala dia akan ke hutan melihat jerat pelanduknya sama ada mengena ataupun tidak. Sepanjang musim tengkujuh, kesihatan Datuk tidaklah begitu baik. Dia selalu diserang sakit lelah dan lemah badan. Walaupun begitu, Datuk tidak pernah lupa untuk melakukan senaman harimau dan mandi embun pada setiap pagi. Dan amalan meminum air dingin satu tempurung yang sudah diembun selama satu malam tetap diteruskannya. Menurut Datuk, air dingin itu mesti diminum sebelum sarapan pagi. Khasiatnya dapat melancarkan perjalanan darah serta membersihkan perut. Air dingin itu juga dapat menegangkan kulit. Bagi orang yang mengamalkannya pula akan kelihatan muda. Datuk juga memberitahu saya, tempurung yang dijadikan bekas air dingin itu dipilih dari kelapa masak yang gugur sendiri. Tempurung dari kelapa itu dibelah serta dijemur hinggakan isinya lekang sendiri. Bahagian tempurung yang tidak digunakan itu ditanam di pangkal pokok kelapa itu. Tempurung yang dijadikan bekas minuman itu ialah bahagian bawah. Bila sudah cukup kering, tempurung itu dibersihkan serta dikilatkan dengan serpihan kaca dan dijemur kembali selama 7 hari berturut-turut. Dan kemudiannya barulah dijadikan bekas minuman. Setiap kali Datuk mahu meminum air dingin dalam tempurung itu, dia mesti membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali dalam masa senafas. Macam mana nak baca Al-Fatihah dalam senafas ni? 7 kali tu? Ke senafas sekali, ulang 7 kali? Saya rasa macam tu. Dan saya hingga kini dapat mengamalkan petua-petua tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang tertentu. Pada suatu pagi, selepas Datuk melakukan senaman, dia terus berehat di ruang rumah. Ketika itu, nenek menghampirinya. "Bagaimana? Bila yang kita ni nak pergi ke Tanjung Ara?" Soal nenek. "Untuk apa?" "Dah lupa jemputan kahwin anak Alang botak?" "Tak lupa. Bukankah jemputan tu esok? Esok je lah kita pergi." "Awak ni merepek. Bukan ke saya dengan Alang botak tu adik-beradik? Kami ni sepupu. Tak baik tau pergi kenduri kendara rumah adik-beradik untuk makan saja. Kita ni harus pergi awal. Boleh tolong tegakkan balai, siapkan tempat orang makan." Nenek mula bersyarah di hadapan Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum dan mengangkat kedua belah tangannya ke atas, macam komunis menyerah diri pada pasukan askar Melayu. Yalah, saya salah. Awak tu betul. Kerana itu, saya akan ikut cakap awak," kata Datuk sambil berjenaka. Nenek ketawa kecil. Begitulah sikap Datuk dengan nenek, saling bertolak ansur. Datuk tidak segan silu menurut kata nenek, kalau kata-kata itu baik dan benar.
Datuk akan menentang berhabis-habisan kalau pendapat dan fikiran nenek itu tidak menguntungkan. Mereka bertengkar dan bermasam muka untuk mencari kebenaran bagi mencipta suasana rumah tangga yang kekal tanpa mahu mencari perkelahian yang mengakibatkan rumah tangga berada dalam kegentingan pada yang akannya berakhir pada sebuah jurang pemisahan. Bagus Datuk dia ni. Ni bergaduh-gaduh. Lepas tu, orang kata apa? Buat offer untuk lembutkan hati. Tawaran 300,000. Yang mana faham-faham ya. Barangkali inilah rahsia kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga Datuk dan Nenek. Dan saya sering bertanya dalam diri saya, adakah dalam hidup saya kelak, saya akan menemui seorang isteri sebaik dan semulia hati Nenek? Apakah saya dapat menjadi lelaki seperti Datuk yang sanggup menghilangkan rasa ego seorang suami di mata seorang isteri demi kerukunan rumah tangga? Entahlah, begini saja. Kita pergi sejam lagi. Sementara tu eloklah awak berkemas. Bawalah gula dalam sebarang sekati 2, kelapa 10 atau 20 biji dan pisang 2-3 tandan, kata Datuk. Nenek bagaikan terkejut. Awak ni bergurau ke atau cakap betul-betul ni? Tanya nenek sambil mengerutkan keningnya. Datuk terus mempamerkan giginya. Lah, saya cakap betul. Kita tolong mereka dengan apa yang ada pada kita. Nak bawa barang-barang tu dengan bas, susah jadinya. Itulah ada kereta awak tak mau baiki. Sekarang siapa yang susah? Rungut nenek. Oh, atuk dia ada kereta sebenarnya. Baik-baik. Siapa yang susah ya? Sama-sama susah, jawab Datuk. Nenek dan saya terus ketawa. Bila ketawa saya dan nenek berakhir, Datuk masih lagi tersengih. Begini sajalah. Awak dengan Tamar pergi naik bas dulu. Barang-barang tu biar saya bawa kemudian. Saya juga nak bawa kambing untuk alam botak ni. Ini dah cukup baik ni, balas nenek yang kemudian menggesa saya menukar pakaian. Saya tukar pakaian dan nenek terus mengemaskan pakaian lalu dimasukkan ke dalam beg rotan 4 segi. Ini beg memang rare ni. Adik-adik Android, try search Google. Beg rotan 4 segi. Saya diberi tugas tertentu oleh nenek iaitu memikul beras sebanyak 4 gantang yang diisikan dalam guni gandum. Bagi nenek, beras 4 gantang itu sebagai tanda buah tangan untuk keluarganya di Tanjung Ara. Bila yang awak nak bertolak? Soal nenek pada Datuk di kepala tangga. Datuk menggigit bibir sambil memetik ibu jari kirinya dan sepasang mata Datuk tertumpu ke arah anak bukit yang terletak tidak jauh dari rumah. Awak jalanlah dulu. Saya ni nanti tetap sampai. Suara Datuk penuh keyakinan. Saya dan nenek pun berangkat dari rumah. Ketika di dalam perut bas, hati saya cukup gembira kerana nenek tidak putus-putus menjamu saya dengan kuih-kuih yang dibelinya di perhentian bas. Wah, ini kalau kenangan masa kecil-kecil dulu masa duduk kat Seremban. Kalau naik bas itu kita panggil apa yang makanan India tu, masala lodeh Masala lodeh, kacang kuda. Itu tak lepas tu. Baik, kita teruskan. Apa sahaja yang saya minta, nenek akan tunaikan. Nenek saya lihat cukup gembira sekali. Maklumlah, dia mahu bertemu dengan kaum keluarganya di Tanjung Ara. Dalam perut bas itu juga, pertama kali nenek membuka rahsia asal keturunannya. Menurut nenek, keturunannya berasal dari Bugis yang berhijrah ke Johor. Dari Johor berpindah ke lembah Sungai Kelang Selangor, yang kemudiannya terlibat dalam peperangan saudara di Selangor. Dari Selangor, mereka berhijrah ke Perak membantu Sultan Muzaffar Shah yang bersengketa dengan adiknya. Sultan Muzaffar Shah yang dibantu oleh orang-orang Bugis menang, lalu ditabalkan menjadi Sultan Perak. Salah seorang keluarga nenek menjadi ayam tambatan pada Sultan Perak pada masa itu. Sayangnya, nenek tidak menyatakan pada saya siapakah nama keluarganya yang menjadi pahlawan terbilang itu. Baik, kalau rasa nak tahu tentang kisah tentang perang bersaudara ni, boleh masuk ke dalam channel saya satu lagi, Pustaka Fakta. Di dalam tu ada, kalau tak salah saya ada menceritakan tentang kisah tentang perang saudara dalam tu. Boleh search pelan-pelan nanti ya. Baik, kita teruskan. Kaum kerabat nenek masih terdapat di Johor, terutamanya di daerah Batu Pahat. Di Selangor pula di kawasan Jeram dan Permatang. Tetapi moyang nenek memilih Tanjung Ara sebagai tempat bernaung setelah berperahu dari Kuala Dinding ke sini, kata nenek dengan megah.
Saya anggukkan kepala kerana saya tahu tidak mungkin saya dapat menyusur jejak-jejak keturunan nenek yang sudah begitu lama. Bas yang kami naiki sampai di Bekan Kecil Pengkalan Baru. Dari situ, saya dan nenek terpaksa berjalan kaki melintasi satu kawasan lapang yang dipenuhi dengan pokok kemunting ataupun dipanggil kemuning serta rerumput yang berdaun merah. Kata nenek, kawasan lapang itu disebut Padang Antah Berantah dan menjadi medan pertempuran di antara Angkatan Raja Samsul Baharin menentang Angkatan Raja Champa iaitu Kemboja. Dalam pertempuran itu, Raja Samsul Baharin kenapa dia tulis memang pula? Menang sini. Saya ulang balik lah. Dalam pertempuran itu, Raja Samsul Baharin menang. Seluruh padang Antah Berantah dipenuhi dengan darah-darah pahlawan Champa. Kesan daripada peperangan itu, rumput-rumput yang tumbuh di situ menjadi merah. Begitu juga dengan pasirnya. Di sini dia ada bagi makluman, sekarang kawasan tersebut sudah ditanam dengan pokok kelapa. Saya tidak boleh memastikan sama ada cerita itu benar atau tidak, kerana hanya nenek yang memperolehi cerita itu dari mulut ke mulut sahaja. Memikul 4 gantam beras dengan berjalan kaki sejauh hampir 2 batu memang memenatkan. Badan saya jadi berpeluh. Bagi menghilangkan rasa penat dan bosan pada diri saya, nenek terus bercerita kisah-kisah lalu yang menggerunkan dan kadang-kadang melucukan. Saya jadi terhibur di bawah panahan matahari yang amat terik. Ketika saya dan nenek mahu menyeberang di atas jambatan, saya terlihat pokok keduduk dan petai Cina di sebelah kiri bergoyang-goyang. Nenek suruh saya berhenti. Saya segera menoleh ke kiri. Saya dapati Datuk berdiri di situ menarik seekor kambing. 2 tandan pisang dan 20 biji kelapa berada di sebelah kanan, manakala di tangannya pula tergantung bungkusan gula. "Cepat betul awak sampai ya," kata nenek. Kawan kita yang menghantarnya," jawab Datuk. Ketika itu juga saya terlihat ekor harimau dari celah-celah rumput keduduk dan petai Cina. "Baliklah," kata Datuk, dan ekor harimau itu hilang dari penglihatan saya. Saya faham apa yang sudah berlaku. "Beginilah, awak tunggu di sini. Biar saya jalan dulu. Kemudian saya suruh anak alam botak mengambil barang yang awak bawa ni dengan basikal." Ini nenek dia. Silap, saya ulang balik ya. "Begini, awak tunggu sini ya. Biar saya jalan dulu. Kemudian saya suruhlah anak alam botak tu ambil barang yang awak bawa ni dengan basikal." Nenek mengeluarkan cadangan. Datuk termenung sejenak. Bila senyum berakhir, dia kerutkan kening luasnya sambil merenung ke arah rumah alam botak yang berada di seberang sana. "Macam inilah, kita pergi bersama," balas Datuk. Barang-barang ni macam mana?" "Kita tinggalkan di sini dulu, sementara menanti anak alam botak mengambilnya." "Nanti hilang pula." Tak usah takutlah. Tak ada siapa yang mahu mencurinya," jawab Datuk. Nenek terdiam. Beberapa saat kemudian kami pun melangkah serentak. Alang botak menyambut kami dengan penuh keriangan. Alang botak dengan Datuk berpeluk-pelukan. Ketika berpelukan itulah, Datuk sempat membisikkan sesuatu ke telinga Alang botak. Bila selesai berpeluk, Alang botak terus memerintahkan salah seorang anaknya supaya mengambil barang-barang di kepala jambatan. Dengan ditemani oleh Alang botak, Datuk berkesempatan menemui tukang-tukang masak di belakang rumah, menemui tukang buat balai di hadapan rumah serta menemui orang yang sedang menegakkan tiang pelantar tempat meletakkan gelas dan balang air. Semuanya bekerja dengan tekun di bawah semangat gotong royong. Kerana Datuk memang pandai dan tahu dalam hal masak-memasak, Datuk mencampurkan dirinya dengan tukang-tukang masak di kampung itu. Saya diarah oleh Datuk untuk memotong bawang dan halia. Berpeluh dahi dan meleleh air mata saya membuat kerja-kerja itu. Sedang kami asyik dengan tugas-tugas yang dijalankan, kami dikejutkan dengan suara jeritan dari arah tebing sungai. Semua orang yang berada di bahagian belakang rumah segera bangun. "Agaknya..." Macam tak kenalah suara tu. Saya ubah sikit. "Agaknya ada orang..." Tak boleh. Suara jadi terlalu kuat kat sini. Baik, pakai biasalah. "Agaknya ada orang ditangkap buaya," kata seorang lelaki berkulit hitam yang berdiri di sebelah Datuk. Belum pun sempat Datuk mengajukan pertanyaan pada lelaki itu, seorang perempuan setengah umur berlari ke arah kami. Tolong
Tolonglah anak saya disambar buaya, kata perempuan itu dengan wajah yang cemas. Dia mula menangis, rambutnya kelihatan mengerbang. Di mana? Tanya Datuk. Di tepi sungai. Mari, kata Datuk, dan orang-orang yang berada di situ segera mengikuti Datuk menuju ke tebing sungai. Bila sampai di tepi sungai, orang ramai sudah pun berkumpul di situ. Ada yang membawa parang, ada yang membawa lembing, dan senapan kampung masing-masing mahu membunuh buaya. Tetapi buaya yang mahu dibunuh itu tidak kelihatan. Datuk tidak mempedulikan mereka yang sedang marah itu. Dia terus duduk bersimpuh di tepi tebing. Datuk mengambil segenggam tanah lalu dicampakkan ke dalam sungai Tanjung Ara yang mengalir tenang. Di tempat tanah itu jatuh, air sungai kelihatan berbuih macam air yang sedang mendidih. Tiba-tiba, seekor buaya muncul. Bagaikan kilat, buaya itu melibaskan ekornya ke arah Datuk. Nasib baik Datuk sempat mengelak dan buaya itu terus menyelam. Belum pun sempat Datuk duduk kembali, buaya itu muncul semula di permukaan sungai, lalu melibaskan ekornya yang panjang itu ke tebing sungai. Libasan dari ekor buaya itu mengenai salah seorang penduduk kampung Tanjung Ara yang berdiri dekat dengan Datuk. Lelaki malang itu terhumban ke dalam air dan bagaikan kilat rahang buaya itu menyambut tubuh badan lelaki itu. Lalu lelaki dan buaya itu gaib dari permukaan sungai yang mula bergelombang. Orang ramai yang tadi begitu gairah mahu membunuh buaya jadi terpaku dan setengah daripada mereka berundur jauh dari tebing sungai. Datuk mula kelihatan resah tidak menentu. Bajunya mula dibasahi peluh dan mukanya kelihatan merah padam dipanah cahaya matahari pukul 3 petang yang cukup terik itu. Saya perhatikan Datuk bagaikan hilang matlamat dan keyakinan pada diri sendiri. Dia lalu merenung ke tebing seberang sana yang penuh dengan tumbuhan pokok-pokok keladi dan mengkuang liar. Hujung daun mengkuang mencecah permukaan air sungai. Dalam saat-saat yang amat genting itu, buaya ganas tadi muncul lagi sambil menjulang mangsanya tinggi dari paras permukaan air sungai. Tangan dan kaki lelaki itu terkapai-kapai macam katak puru di mulut ular. Gigi-gigi buaya yang tajam itu terus terbenam di badan lelaki itu. Darah kelihatan memancut keluar. Datuk Zai lihat sudah hilang sabarnya. Dia terus bertempik dengan sekuat hatinya sambil terjun ke dalam sungai. Datuk terus memeluk badan buaya itu dengan sekuat hatinya. Dengan menggunakan jari kelingkingnya, Datuk menujah mata buaya itu. Buaya itu terus mengelupur dan air sungai terus bergelombang. Buaya itu terus mengampaskan lagi badannya. Tetapi pelukan Datuk tetap kemas dan jarinya terus menujah mata buaya. Mungkin kerana terasa amat sakit, buaya itu membuka rahangnya hinggakan badan lelaki itu terlepas darinya. Datuk berhenti memeluk buaya itu lalu menyambar badan lelaki itu dan terus dibawa ke tebing. Dan buaya ganas itu terus hilang di permukaan air sungai. Orang-orang kampung yang berada di situ terus menyambut batang tubuh lelaki tersebut dan dibaringkan di atas tanah. Datuk pun mengesat darah di badan lelaki malang itu. Saya disuruh oleh Datuk memetik daun hijau dari pokok pulai penipu bukit untuk dijadikan ubat penahan darah. Ni saya tak faham. Pokok pulai penipu bukit nama dia. Lelaki itu pun sedar dari pingsan. Dia tidak berdaya untuk bangun. Cepat-cepat Datuk membetulkan urat belikat dan urat tangan lelaki itu. Dia meminta orang-orang kampung yang mengerumah lelaki malang itu supaya beredar agak jauh sedikit. Cakap Datuk mereka patuhi. Seluruh badan lelaki itu Datuk raba dengan belakang tangan. Wah, ni petua ni. Semua biji mata orang berdiri di tepi. Maaf, semua biji mata orang berdiri ya. Lain macam. Semua biji mata orang yang berdiri di tepi tebing bagaikan terbeliak bila mereka melihat air sungai Tanjung Ara bergelombang dan keruh. Pokok-pokok keladi dan mengkuang kelihatan bergoyang-goyang kembali. Bila gelombang air sungai berakhir, 2 ekor buaya timbul di permukaan air, berpusing-pusing di tengah-tengah sungai sambil melibas-libaskan ekor masing-masing pada air sungai Tanjung Ara. Percikan air itu menjulang ke udara dan jatuh kembali atas permukaan air sungai. Pancaran matahari yang keras terus menikam pada gelombang air sungai akibat dari libasan ekor buaya itu. Pancaran tikaman matahari itu menimbulkan satu cahaya yang kilau kemilau, bagaikan cahaya berlian disuluh dengan lampu picit. Orang-orang kampung terpegun melihat kelakuan 2 ekor buaya itu. Dan tanpa diduga, dengan cara yang mendadak sekali, kedua-dua ekor buaya itu meluru ke tepi lalu memanjat tebing sungai. "Kamu semua berundur," kata Datuk pada orang ramai.
Mereka pun berundul dan kedua-dua buaya itu terus merangkak sambil memanggungkan kepalanya melihat ke kiri dan ke kanan macam biawak yang mahu menangkap anak ayam. Datuk masih lagi kelihatan resah gelisah. Biarkan orang tu kat situ. Saya mahu umpankan buaya. Suara Datuk keras melarang orang yang mahu mengangkat lelaki malang itu ke tempat lain. Sikap Datuk itu menimbulkan kemarahan seorang lelaki lain yang berbadan tegap. Melihatkan bentuk tubuh lelaki itu, ternyata dia bukanlah orang Melayu tulen. Dalam badannya itu mengalir darah campuran Melayu dan Pakistan. Itulah tanggapan saya pada lelaki itu. Awak mahu memperjudikan nyawa orang. Kalau awak tak ubah anak saudara saya ini ke tempat lain, awak saya akan tembak sampai mati. Lelaki yang naik darah itu menghalakan muncul senapang kampung ke arah Datuk. Datuk tersenyum. Saya tetap patuh dengan apa yang saya kata. Kalau awak nak berkeras, saya sedia menerimanya. Jawab Datuk. Binatang, jerit lelaki itu sambil menarik pemetik senapang. Lelaki itu jadi cemas. Senapangnya tidak mengeluarkan sebarang bunyi kecuali muncung senapangnya berasap. Awak berundur di sini sebelum saya bertindak, kata Datuk sambil mengesat peluh di pangkal kening kirinya dengan tapak tangan kanan. Lelaki itu bagaikan terpukau menurut sahaja perintah Datuk. Kedua-dua ekor buaya itu terus marah ke arah lelaki malang yang terkapar di atas tanah. Air mata lelaki malang itu meleleh di pipi. Datuk terus memberi semangat padanya supaya bertenang. Datuk tidak akan menyerahkan tubuh badannya untuk dikoyak-koyak oleh buaya ganas dengan begitu sahaja. Lebih kurang dalam jarak 10 kaki, kedua-dua buaya itu mahu menghampiri lelaki malang itu. Datuk segera melompat dan berdiri di tengah-tengah. Melihat perbuatan Datuk itu, kedua-dua ekor buaya itu jadi marah lalu membuka mulut dengan seluas-luasnya. Datuk sudah bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Kedua belah tangan Datuk terus memeluk tubuh. Matanya tepat menikam ke arah kedua-dua ekor mata buaya itu. Tumit kiri Datuk tekankan ke bumi hingga terbenam separas buku lali. Datuk membongkok lalu mengentakkan pangkal siku kanannya ke tanah. Datuk terus duduk mencangkung. Dengan menekan kepala lutut kiri ke bumi dan kepala lutut kanannya bertemu dengan dagu. Okey, boleh bayangkan. Kedua-dua ekor buaya itu merapatkan kembali mulutnya dan cuba mahu merangkak. Ternyata buaya itu tidak boleh bergerak. Datuk sudah pun menguncikan sendi-sendi kaki buaya itu. Tutup mulut kamu. Saya terdengar suara Datuk dan kedua-dua ekor buaya itu merapatkan mulutnya. Datuk segera bangun sambil memeluk tubuh. Kedua belah kakinya dikangkangkan sedikit. Sekarang ni kau kembali ke lubuk kamu dan pulangkan mayat anak cucu yang kau binasakan tu, kata Datuk dengan lantang. Datuk terus melompat setinggi 4 kaki daripada paras bumi. Bila kaki Datuk menyentuh bumi, kedua-dua ekor buaya itu masih lagi terpukau lagi di tempatnya. Datuk lalu memerintahkan orang-orang kampung tadi mengusung lelaki malang itu ke rumahnya. Perintah Datuk segera dipatuhi. Datuk kembali berdiri di hadapan kedua-dua ekor buaya itu. Pulang, kataku pulang. Sergah Datuk lagi dan buaya-buaya itu bagaikan baru tersedar dari tidur. Segera berpusing lalu terjun ke dalam sungai dan air sungai kembali bergelombang yang airnya memukul tebing. Tanah tebing yang tidak kuat terus runtuh ke dalam sungai dan menimbulkan buih-buih yang kecil sebelum bersatu dengan air sungai. Matahari yang sejak tadi bersinar dengan terik mula beransur redup. Gumpalan awan hitam yang tebal mula melindungi matahari. Orang-orang kampung yang tadi begitu ramai berdiri di tebing mula beransur kurang. Kebanyakan daripada mereka pergi ke rumah lelaki yang malang itu. Angin pun mula bertiup menggoyangkan dedaun pokok di bibir tebing. Datuk membuka baju. Baju itu diikatkan ke pinggangnya. Datuk duduk dedak. Bukan, silap ni. Saya ulang balik ya. Datuk duduk bersila di tepi tebing dengan kedua belah tangannya terletak di atas kedua tempurung lutut. Datuk bertafakur di situ sambil membacakan sesuatu. Dia berdiri tanpa membuka tangan yang memeluk tubuhnya. Pulangkan cucuku, kata Datuk. Serentak dengan itu, seekor buaya timbul di muncungnya yang terpanggang tubuh seorang kanak-kanak lelaki dalam usia 14 tahun. Buaya itu meletakkan tubuh lelaki itu yang sudah menjadi mayat di bibir tebing. Cepat-cepat Datuk mengambil mayat budak lelaki itu lalu diserahkan pada orang-orang kampung yang masih berada di situ. Mereka pun membawa mayat budak lelaki itu ke rumah ibunya.
dan buaya yang menyerahkan mayat budak itu terus hilang dari penglihatan saya dan Datuk. Sebagai tanda yang tugasnya sudah selesai, lagi sekali Datuk mengepal tanah dan mencampakkannya ke dalam sungai. Bila tanah itu bertemu dengan air sungai, dengan sekali mata saja timbul berpuluh-puluh ekor buaya di permukaan air sungai Tanjung Ara. Buaya itu mempamerkan badan masing-masing sambil melibas-libaskan ekornya pada permukaan air sungai. Melihatkan keadaan yang ganjil itu, wajah Datuk segera berubah menjadi cemas tidak menentu. Dia merenung muka saya. Sebenarnya, ada orang tertentu yang menaikkan semangat buaya. Tu yang jadi ganas, kata Datuk sambil menarik tangan saya pulang ke rumah alam botak. Petang itu juga mayat budak lelaki yang jadi korban buaya itu dikebumikan. Dan lelaki malang itu terus menerima rawatan dari Datuk. Sebelum menjelang waktu maghrib, lelaki malang itu kembali sihat dan terus membantu kerja-kerja kenduri di rumah alam botak. Sepanjang malam itu, orang-orang yang berada di rumah alang terus memperkatakan tentang peristiwa yang berlaku pada 11 siang tadi. Sesungguhnya, peristiwa yang terjadi itu mencatatkan kemeriahan suasana kenduri di rumah alam botak yang kemuncaknya akan berlangsung pada esoknya. Bagi menjaga keselamatan diri orang ramai, pengumuman segera dikeluarkan oleh ketua kampung yang menasihatkan orang-orang kampung supaya jangan mandi di sungai. Malah, anak lelaki alam botak yang bakal menjadi raja sehari itu dilarang sama sekali melintas di jambatan. Begitu juga dengan pihak pengantin perempuan. Hari itu adalah kemuncak segala kemeriahan di rumah alam botak. Pagi-pagi rumahnya sudah dikunjungi oleh orang ramai. Kira-kira pukul 10 pagi, macam-macam permainan diadakan di balai yang dimulai dengan silat, tarian zapin dan permainan dabus. Kira-kira pukul 12 tengah hari, kampung kecil itu sudah menjadi gempar kerana ada orang yang mengingkari pesanan ketua kampung. Akibatnya 2 orang sudah menjadi mangsa buaya. Pukul 1 tepat, 3 orang lelaki menjadi korban buaya. Buaya-buaya di Sungai Tanjung Ara mula mengamuk. Siapa sahaja yang berdiri di tebing akan terus dilibasnya. Datuk sudah tidak mampu mengatasi masalah itu dan dia mengaku ilmu dunia yang ada pada dirinya tidak boleh mengalahkan buaya-buaya tersebut. Dengan bantuan orang-orang kampung, tebing sungai itu lalu dipakari dengan kawat berduri. Apa yang terjadi tidak mengganggu rancangan yang sudah diatur. Acara bersandingan terus dijalankan. Bila acara bersandingan itu tamat, satu mesyuarat kecil telah diadakan di halaman rumah alam botak untuk mencari jalan bagi mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dalam mesyuarat itu, orang-orang kampung meminta Datuk menggunakan kebolehannya untuk menghalau buaya-buaya ganas tersebut. Datuk tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Menurut Datuk, kebolehan yang ada pada dirinya masih belum cukup untuk menjinakkan buaya-buaya ganas itu. Kejujuran yang Datuk tunjukkan tidak dapat diterima oleh orang-orang kampung. Kamu sudah membuktikan di depan mata kami. Usahlah kamu berdalih. Agaknya kamu yang memuja buaya-buaya tu supaya menjadi ganas. Sebelum kamu datang, buaya-buaya tu tak ada pun mengacau kami. Seorang lebay muda menghujah Datuk di hadapan orang ramai. Pendapat lemah muda itu mendapat sokongan sebahagian besar dari orang-orang kampung. Datuk berada dalam suasana yang serba salah. Apa yang saya lakukan semalam sekadar untuk mendapatkan mayat budak tu. Dari percubaan pertama tu, saya dapat mengesan yang buaya-buaya tu diarah oleh orang-orang tertentu yang dapat mempengaruhi buaya supaya mengganas. Faham tak? Datuk memberi penjelasan dalam percubaan membersihkan nama dan dirinya. Mungkinlah di antara buaya-buaya tu ada buaya jadi-jadian. Tambah Datuk. Orang ramai terdiam sejenak. Mereka berpandangan sesama sendiri dan berbisik-bisik. Lebay muda yang berkulit cerah bangun lagi. Keadaannya lebih bersopan santun dari tadi. Dan dia memperkenalkan dirinya. Maafkanlah saya kalau perbuatan saya tadi menyakitkan hati tuan. Nama saya Kamaruddin. Dan saya ni bekas anggota tentera laut. Dan sekarang membuat kerja menangkap udang di Sungai Tanjung Ara ni. Jadi, apakah yang patut kita lakukan sekarang? Datuk merenung muka lebay muda itu sejenak. Datuk merasakan lebay muda itu memang jujur orangnya. Tidak berdolak dalih atau mahu menguji Datuk. Dia bercakap apa yang difikirkannya patut dicakapkan sesuai dengan keadaan dirinya yang baru berusia lebih kurang 40 tahun. Macam inilah.
Kita cari pawang buaya yang handal, kata Datuk. Kalau begitu, kita panggil je Saadun Juling, jawab salah seorang penduduk kampung. Dia tu tinggal di mana? Lebah muda bertanya. Oh, di Sungai Rotan, jawab orang yang mengeluarkan cadangan. Baiklah, saya setuju dan saya boleh membantunya. Datuk memberikan pengakuan. Kata sepakat pun dibuat. Beberapa orang penduduk kampung Tanjung Ara disuruh pergi ke Sungai Rotan menjemput Saadun Juling. Permintaan itu tidak dihampakan oleh Saadun Juling. 2 hari kemudian, pawang buaya itu sudah pun berada di Tanjung Ara. Datuk terus mendampinginya. Saadun Juling memberitahu orang-orang kampung, dia tidak dapat melakukan kerjanya dengan secepat mungkin. Dia perlu mengambil masa kira-kira 3 minggu. Selama dia menjalankan tugasnya itu, dia minta orang-orang kampung menanggung makan minum dan mematuhi syarat-syarat yang dikenakan. Di antaranya ialah orang-orang kampung dilarang berjalan malam kecuali dirinya. Seminggu sudah berlalu, Saadun Juling hanya asyik berjalan di sepanjang tebing sungai. Kadang-kadang dia menyorok di balik pokok besar, mengintai perempuan mandi dan membasuh kain di sungai. Mangkak betul lah. Ada kalanya, dia berdiri di tebing sungai bercakap dengan air. Satu perkara yang tidak dapat dinafikan. Sejak Saadun Juling berada di Tanjung Ara, buaya-buaya sulit untuk dilihat. Tidak lagi mengganggu orang-orang kampung yang mandi di sungai. Orang-orang yang bekerja menangkap udang galah mendapat hasil yang berlipat ganda. Hal ini meyakinkan orang-orang kampung yang Saadun Juling itu seorang pawang buaya yang handal. Masuk minggu yang kedua, seorang suami di kampung itu mengadu pada Datuk secara sulit-sulit tentang isterinya yang telah berjaya dipujuk rayu oleh pawang buaya hingga melakukan hubungan sulit. Alah otak dia. Dan si suami tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap kali dia memandang atau berhadapan dengan pawang buaya itu untuk mempersoalkan kedudukan yang sebenar, dia jadi kasihan dan berasa takut yang tidak bersebab. Si suami cuba membentangkan masalah dirinya pada orang-orang kampung. Mereka tidak dapat menerima lalu menuduh si suami itu berniat jahat terhadap pawang buaya yang mahu mengembalikan suasana aman di Tanjung Ara. Masa bila yang dia buat hubungan sulit tu? Tanya Datuk pada si suami. Malam. Waktu tu kau berada... silap. Waktu tu kau berada di mana? Di rumah. Kenapa yang kau tak bertindak? Saya macam kena pukau. Tak boleh bangun dari tempat tidur dan tak boleh nak bersuara. Datuk terdiam mendengar cakap si suami itu. Ada rasa simpati yang terpamer di wajah Datuk. Kau bersabar. Jangan bertindak terburu-buru. Jika perkara ini benar, aku akan tolong kau. Aku tak mahu perkara maksiat terjadi di sini. Kerja-kerja yang didorong oleh syaitan harus kita tentang. Macam mana nak menentangnya? Kau berjanji jangan beritahu sesiapa apa yang mahu aku lakukannya. Saya berjanji. Pawang tu tinggal kat surau. Malam ni aku nak mengintip gerak-gerinya. Awak akan binasa kalau melanggar pantangnya. Allah lebih berkuasa darinya. Allah memberkati kerja-kerja yang baik dan jujur. Allah mengeji perbuatan zina. Kalau kita tidak menegakkan kebenaran, Allah akan mendakwa kita di akhirat kelak. Kerana kita tahu perbuatan kita tu ditegah oleh Allah. Saya faham. Kau pulanglah dulu, kata Datuk. Si suami itu pun terus pulang. Pertemuan Datuk dengan si suami itu tidak diketahui oleh sesiapa. Walaupun pertemuan itu diadakan di rumah Alam Botak. Dan Alam Botak menganggap pertemuan itu adalah pertemuan biasa. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, iaitu episod yang mana tadi tajuk tadi? Ke-44 yang bertajuk Skandal Pawang Buaya. No!